Okay. Tengok TV. Mr. Yas. Tengok TV? Ya, ya. Mereka tengok TV. Mi, tengok TV? Mereka tengok TV. Esok sama juga. Esok kita masuk TV, Mi, tengok TV? Okay, esok tak boleh akan masuk paper 1. Esok kita akan buat paper 2 form 4. Esok kita akan buat, insyaAllah kita akan buat paper 2 form 4 untuk esok. Tapi hari ni kita akan buat paper 1 yang campur punya soalan. Okay, cikgu akan share screen. Boleh nampak skrin saya tak? Saya buka chat. Boleh komen. Boleh nampak? Okay. Kita akan buat sama-sama, dah bincang bila awak rasa. Dan kalau boleh saya nak awak bulatkan jawapan lah. Bila awak bulatkan jawapan tu maksudnya betul salah itu kemudian. Yang penting maksudnya kita boleh participate, kita mencuba. Soalan ni SBP memang soalan dia scanning. Masa kecil-kecil lah. Saya dah go through soalan SPP. Senang lah. Dia tak susah sangat. Okey lah. Okey. Sebut pasal saya go through kan. Saya ada internet ke? Saya ada feeling yang menyatakan graviti memang akan ada satu soalan wajib dalam paper 2 tahun ni. Bab graviti. Rasa-rasa bab graviti dengan gelombang dua topik yang rasa nak masuk. Graviti, gelombang. Paper 2. Okey, kita mulakan dengan soalan nombor 1. Okey, kalau awak mahir tu awak boleh bulatkan jawapan lah. Okey, antara berikut yang manakah kuantiti asas? Okay, kuantiti asas dan unit SI yang betul. Okey, suhu. So, kuantiti asas ada 7 hafal 7 ni. Hafal yang ni je. Kuantiti terbitan tak perlu hafal. Okay. So, yang ni kuantiti asas tapi unit dia salah pula sebab unit dia ampere saja. Masa kuantiti asas tapi unit dia saat. Jisim, unit dia kg. Semua ini kuantiti asas tapi unit SI dia tak betul. Nombor 2. Graf manakah mewakili hubungan Y berkadar songsang? Kita kena merah Nanti ada pakai pen warna lain. Okey. Graf manakah mewakili Y berkadar songsang dengan X? Inversely proportional. Dia nak berkadar songsang. Boleh kan yang lain tandakan pada screen? Okey. So, berkadar songsang. Yes, yang ni berkadar songsang. Ini berkadar terus. Ini berkurang, decrease linearly. This one is decrease linearly. Dia berkurang tapi secara linear. Kalau yang ni kita boleh cakap increase linearly. Itulah. Kalau saya laju bagi tahu Raja 1 menunjukkan graf masa bagi sebuah kereta bergerak dalam satu garis lurus. Okay, ni graf, kalau kita tengok ini halaju melawan masa. Apakah gerakan pada QR? Gerakan pada QR. Ini graf halaju. So maksudnya dia macam tu je. Halaju dia kan? Yes, halaju seragam. Selain daripada kita sebut halaju seragam, kita boleh cakap zero acceleration. Kalaulah soalan tu lain lah. Zero acceleration. Maksudnya tiada kejutan ataupun kejutan sifar. Dua possibility ayat yang sesuai. Okay, now.
Raja 2 menunjukkan seorang pelumba basikal terpelanting ke hadapan apabila beliau menarik brek secara mengejut. Kuantiti fizik manakah yang terlibat? Ini dia menentang gerakan asal. Maksudnya kita tiba-tiba brake. Jadi kita nak kekalkan keadaan asal, kita terpelanting keluarlah, tiba-tiba you suddenly stop kan? Itu pasal apa? Okay, menentang gerakan itu adalah inertia. Inertia ni macam kalau awak tengah, contohnya macam aplikasi dia macam SOS, aplikasi dia tarik table close, itu application dia. Tapi kalau kesan dia, contohnya kalau kita brake, badan kita ke hadapan. Itu inertia. So inertia ini, rasa-rasa awak. Hukum gerakan Newton yang pertama. Ingat yang depan ni nombor 1. Inertia. Gerakan Newton yang pertama. Newton first law of motion. Inertia tak ada calculation, tapi inertia ada factor. So faktor dia adalah mass ataupun jisim. Semakin bertambah jisim dia, semakin bertambah dia punya nilai inertia. Dia ada faktor sahaja. Kalau awak print, jadi awak bolehlah contoh-contoh sikit kat kertas ni kan. Nombor 5. Raja menunjukkan 2 pemain rugby berlanggar dalam perlawanan rugby selepas pelanggaran. Mereka bergerak. Ini penting. Mereka bergerak bersama-sama. Ini pelanggaran. Okey, kalau bergerak bersama-sama, saya nak tahu. Ini adalah prinsip keabadian momentum. Ada 3. Kenyal, tak kenyal, ataupun letupan. B, C contoh kenyal, tak kenyal, ataupun letupan. Ini yang mana satu ni? Macam mana kita nak tahu pelanggaran tu? Yes, pelanggaran tak kenyal. Macam ni je. Kalau kenyal, dia akan melantun. Awak langgar, kenyal. Awak kecup. Macam tu. Itu kenyal. Tapi bila pelanggaran tak kenyal, awak berlanggar, you stick together and then velocity awak akan sama. Okay. Senang je nak bezakan. Jangan keliru Jangan keliru. Kenyal, langgar, syuk. Tapi tak kenyal, bila langgar, dia akan stick together and then dia akan bergerak bersama-sama, means laju dia sama. Kalau letupan tu macam senapang ataupun kes bomba ke kan? Okay. So ini prinsip keabadian momentum. Jumlah momentum diabadikan. Itulah yang cerita tentang the principle conservation of momentum. Ataupun prinsip keabadian momentum. Kita nak cakap jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Tu yang kita pakai M1, U1 tu. Inilah dia kata jumlah momentum diabadikan. Okay, momentum saja. Tapi tenaga kinetik dia tidak diabadikan, berubah. Sebab hal laju masing-masing berubah. Sebelum dan selepas pelanggaran. Okay. Kemudian kedua-dua pemain mengalami pelanggaran kenyal, tidak. Dan tadi saya kata dia stick together, jadi dia mengalami pelanggaran tidak kenyal. Jawapan dia ialah okay. Teruskan tanya kalau awak rasa tidak faham. Apakah alat yang boleh mengukur daya? Sebenarnya daya ni unit dia Newton. So dia adalah berat kan? Berat lah kan? Jadi kita ukur berat yang ada unit Newton, neraca spring. Okay? Eksperimen ni bila selalunya kalau berat ni eksperimen spring ke ataupun contohnya eksperimen daya tujah, Archimedes. Kan? Kita gantung barang kan? Bila dia timbang dalam unit Newton, kita pakai neraca spring.
Nombor 7. Rajam tak menunjukkan Abdul Latif bin Romli. Oh, dahsyat Mungkin dia atlet kot. Okay, dalam acara lompat jauh. Teknik yang manakah beliau gunakan mengurangkan kecederaan? Apa dia buat untuk mengurangkan kecederaan? Kalau bab-bab lompat ini adalah pasal daya impuls. Betul? Good. So daya impuls dengan cara kita membengkokkan kaki supaya kita memanjangkan masa pelanggaran, jadi daya impuls dapat dikurangkan. Konsep. Jadi kita membengkokkan kaki. Good. Terusnya. Johannes Kepler. Betul lah kot, Johannes. Nampak Cik Johannes. Johannes Kepler berjaya merumuskan 3 hukum menguraikan gerakan planet mengelilingi matahari. Hukum yang manakah merumuskan pernyataan di atas? Kuasa 2 tempoh planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejarinya. Okey. C. Betul. Cikgu nak tanya, perlu tak cikgu terangkan ketiga-tiga hukum Kepler? Kalau ada jawab perlu, cikgu terangkan. Kalau tak perlu, maksudnya awak tahulah ketiga-tiga. Hukum Kepler ada 3. Beri cara nak hafal. Cara nak hafal tu kena faham je. Nak kata ada teknik nak hafal tu tak ada apa sangat. Okey, jom kita fahamkan. Apa 3 hukum Kepler? Macam mana nak bezakan? Saya rasa kalau awak boleh faham tu bezakan, awak takkan keliru lah. Okey. Jom kita tengok sikit Macam mana nak membezakan hukum Kepler? Saya memang merasakan bab graviti akan wajib masuk tahun ni soalan SPM. Itu yang saya perasan, saya nampak potensi soalan tu. Sebab graviti kena bagi faham. Okey, hukum Kepler ada 3. Okay. Hukum Kepler yang pertama. First, dia nak cakap bahawa hukum Kepler yang pertama nak menyatakan bahawa orbit ini sebenarnya berbentuk elips. Dia nak cakap orbit bentuk elips. Dulu kita tengok kalau sistem suria kita ingat dia bulat macam ni, lepas tu matahari kat tengah-tengah. Tak. Tapi dalam hukum Kepler dia nak cakap bahawa orbit ni berbentuk elips. Bila kita melukis elips, sebenarnya elips ada 2 pusat. Sebenarnya elips ada 2 pusat. Kalau kita buat bulatan, ada 1 pusat je kan? Ada 1 je pusat. Macam tu. Okay. Tapi elips dia ada 2 pusat. Sebab kan dia macam nampak elips ni macam oval lah. Tapi dia elips. Elips bukan oval. Dia nampak macam oval tapi elips. So di mana dia ada 2 pusat. Mungkin pusat kat sini, mungkin pusat kat sini. Okay. Di mana kedudukan matahari adalah salah satu daripada pusatnya. Kita tak tahulah kedudukan matahari adalah salah satu. Just conclusion nak cakap bahawa hukum Kepler yang pertama menyatakan bahawa orbit ini berbentuk elips which matahari berada pada salah satu titik pusatnya. Pusatnya ada 2 tapi matahari mungkin duduk kat sini ataupun sini. Depend orbit pada planet tu. Kan banyak kan matahari kan nanti orbit banyak kan sebab banyak planet. Okey. Itu first. Yang kita faham konsep. Okey. Untuk hukum Kepler yang kedua pula, dia nak menyatakan luas. Okey. Dia macam ni. Contoh tadi dah bentuk elips. Okey, tadi dah bentuk elips. Okay. Which matahari katakanlah ada pada salah satu pusat dia. So sun ada kat sini. So kita tahu bahawa planet akan orbiting. Dia sana planet lah. Ini planet ada dia akan bergerak mengorbitkan ni. Ikut dia punya orbit.
Okey. Jadi ini katakanlah ini A, ini B, ini C, ini D. Katakanlah kat tengah ni O O. So saya nak cakap luas sektor AB sama je dengan luas sektor CD. Cikgu nampak macam tak sama. Saya ni nampak macam panjang sikit. Ni berkecil sikit. Tak, maksudnya kalau kita kira luas sektor berdasarkan saiz sudut dia apa semua, dalam hukum Kepler kedua dah dikatakan bentuk luas sektor ini sama dengan luas sektor yang ni. Macam mana tu? Bila kan matahari berada pada salah satu, inilah katakanlah ni orbit untuk Mari, contohnya Mari. So mungkin pada Mari orbit dia matahari nampak ke arah sini sikit, matahari duduk kat sini. Bila Mari bergerak daripada A ke B, maybe dia ambil masa 10 hari. So Mari pun bergerak. Tapi dia nak pergi kepada CD, Mari juga ambil masa 10 hari. Saya nak tanya awak, dia bergerak ikut orbit. Mana yang jalan lagi jauh? A ke B ke C ke D? Masa sama, jauh perjalanan dia. Dia orang akan ikut orbit, dia orang tak boleh jatuh landasan. Yes, A ke B lagi jauh. Nampaklah kan? Lengkuk dia besar. Yang ni lengkuk dia pendek. Kalau awak faham, mana lagi laju? Agak-agak awak, dia bergerak A ke B lagi laju ke C ke D yang lagi laju? Dari segi jarak. Kalau kita faham, orang tu boleh pergi lagi jauh kalau masa sama. Cuba ingat. Contohnya, ada dua kereta. Kereta kancil dengan kereta Ferrari. 2 jam, kancil boleh sampai Perak. Contoh. Tapi Ferrari kancil daripada KL boleh sampai Perlis. Siapa lagi laju? Kancil ke Ferrari lagi laju? 2 jam, masa 2 jam. Tapi Ferrari KL sampai Perlis. Okey. Kancil KL sampai Perak aja 2 jam. Siapa lagi laju? Kancil ke Ferrari? Yes, Ferrari lagi laju. Dia lagi laju, jarak dia lagi jauh tak? Ya. So kalau dia lagi laju jarak, betul tak? Dia boleh pergi sampai ke Perlis kan? Dia sama. So inilah maksudnya dalam hukum ni. Jika masa yang diambil daripada A ke B, C ke D adalah sama, tapi jarak A ke B ni lebih jauh. Maknanya bila planet ini dia bergerak kan, mengorbit matahari, dia jalan, dia sampai sini, dekat dengan matahari dia laju. Lepas tu dia jauh. Slow je. Slow je. Alah, slownya. Okay. Bila dekat dengan matahari, syuu laju. Macam tu planet bergerak. Means kalau matahari dia lagi dekat dengan matahari, maksudnya dia side dengan matahari kan, dia pergerakan dia lebih laju. Okay? Tapi kalau dia jauh dengan matahari, dia agak perlahan. Sebab tu bila dia perlahan, jarak yang dia pergi tu tak jauh mana pun. Kan? Kita ukur jarak sini sampai sini je. Kan? Sebab dia nak orbiting kan? Okey. Jadi, tapi dalam hukum Kepler yang kedua, dia menyatakan luas sektor bagi ini adalah sama dengan luas sektor bagi ini. Jadi masa diorang adalah sama, 10 hari contohnya, ini 10 hari, cuma jarak je yang berbeza. Tapi luas sektor dia sama. Itu hukum Kepler yang kedua. Soalan Kelantan ke Terengganu ada satu tanya pasal ni. Okey. Dan hukum Kepler yang ketiga menyatakan hubungan di antara saiz orbit dan radius dia. Kalau kita tengok bumi, dia nak mengelilingi matahari, dia ambil masa 365 hari. Tetapi kalau planet Pluto nak mengelilingi matahari, dia ambil masa 168 tahun.
Jadi kalau macam kita hidup sekali je tak sempat tengok Pluto komplitkan planet matahari. Tapi kalau movie dia orang boleh hidup 500 tahun kan. Kalau saya tengok movie mengarut-ngarut sikit, boleh hidup 500 tahun lah. Dia orang dapatlah tengok Pluto kan. Pluto wujud lagi ke? Tak ada dah kan. Okay. So mengelilingi matahari. Okay. Nampak perbezaan dia. Pluto itu lagi jauh. Jadi hubungan dia nak cakap dalam hukum Kepler yang ketiga ialah kuasa dua tempoh untuk sesuatu planet mengelilingi matahari adalah berkadar terus dengan kuasa 3 bagi saiz radius dia. Diberikan cikgu kalau kena convert. Yes. Awak jangan risau. Formula diberi, ada satu tak beri kena. Tetapi awak kena tahu hubungan. So sebenarnya kalau contohnya macam mana dia orang boleh tahu radius ke ataupun dia orang boleh tahu tempoh ke, sebab kita boleh kira sebab hubungannya melalui nisbah. Jadi kita perasan semakin bertambah saiz radius orbit tu, kan? Semakin lama masa yang diambil untuk dia orbiting the sun. Okay, hubungan dia adalah kuasa 2 tempoh untuk mengelilingi matahari adalah berkadar terus dengan kuasa 3 saiz radius dia. Jadi inilah yang diterangkan Kepler yang pertama. Mula-mula bentuk elips. Yang kedua luas dia. Dan yang ketiga baru ada calculation. Okay? So boleh ingat tak? Tiga-tiga ni? Salin? Okey. Jom kita tengok soalan. Jadi sebab itulah pernyataan tadi dikata kuasa 2 tempoh planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3. Itu adalah hukum Kepler yang ketiga. Okay, number 9. Rajah menunjukkan satelit Geopegun, stationary satellite, geostationary satellite, sedang mengorbit bumi. Pernyataan yang manakah benar? Okey, macam inilah nak senang bahasa. Satelit ada 2. Satu yang Geopegun, satu yang bergerak. Satelit kita ada 2. Satu yang Geopegun, satu lagi yang dia bergerak. Macam mana kita nak membezakan satelit Geopegun dengan satelit yang lagi satu? Nama apa satelit? Bukan Geopegun. Macam mana nak bezakan? Macam ni lah. Kalau satelit tu Geopegun, dia mengambil masa untuk dia mengelilingi bumi 24 jam. Sama je. Sebab tu kita nampak dia pegun. Sebab bumi berputar pun 24 jam. Kan? Awak nampak tangan saya? Bumi berputar pun 24 jam. Satelit pun dia mengelilingi 24 jam. Jadi bila dia putar sama je, that's why kita nampak dia pegun. Itu satelit Geopegun. Kalau satelit bukan Geopegun, maksudnya bumi memang dia akan standard lah putar 24 jam. Tetapi mungkin satelit tu lagi laju daripada dia. So kita tak nampak dia pegun, kita nampak dia lintas. Ataupun mungkin satelit tu lagi lambat daripada 24 jam. Okay, itu bukan Geopegun. Jadi yang mana betul tentang satelit Geopegun? Yes, satelit mempunyai arah gerakan yang sama dengan arah putaran bumi. Bumi putar this direction, satelit pun putar this direction. That's why you akan sentiasa nampak dia pegun. Okay. Nombor 10. Rajah 5 menunjukkan termometer klinik yang digunakan untuk mengukur suhu seorang pesakit. Apakah konsep yang digunakan dalam termometer? Betul. Okey, keseimbangan terma. Macam wajib tiap-tiap tahun tanya, tak pernah miss soalan ni. Okey, keseimbangan terma. Okey.
Rajah 6 menunjukkan satu picagari tertutup yang mengandungi udara terperangkap dipanaskan dalam bikar berisi air. Selepas pemanasan, kedudukan umbuh didapati bergerak ke atas. So kalau kita tengok ini suruh awal, udara terperangkap macam sikit je. Tapi bila awak panaskan, udara yang terperangkap tu, maksudnya isi padu dia bertambah. So apabila suhu bertambah, jadi isi padu dia bertambah. Ini hukum gas. Bab gas kan, hukum gas ada 3. Dia melibatkan tekanan, suhu dan juga isi padu. Salah satu mesti konstan. Kalau awak ada hubungan di antara isi padu dengan suhu, tekanan mesti konstan. Okay? Tengok. Berdasarkan observation, pemerhatian di dalam darjah 6, didapati bahawa haba dibekalkan pada air menyebabkan suhu dan jisim udara terperangkap meningkat. Panaskan air, suhu meningkat, tapi jisim udara tidak berubah. Okay, good. Nampak tak? Apabila suhu bertambah, isi padu terperangkap bertambah, tetapi tekanan udara adalah ini adalah hukum Charles. Okay? Sebab V dengan T adalah hukum Charles. Dia berkadar terus. Nombor 12. Kuantiti fizik yang manakah semakin berkurang apabila suatu sistem getaran mengalami pelembapan? Damping. Pelembapan ni macam ni. Kalau awak tengok graf dia ni, nanti dia macam ni. Okay. So apa yang berubah kalau mengalami pelembapan ni? Kalau kita ayun bandul, lama-lama dia kecil kan? Betul. Amplitude dia yang semakin berkurang. Kalau ditanya sebab apa? Sebab rintangan. Mungkin kalau contohnya macam alunan amplitude, kalau dia bergetar dalam udara, rintangan udara. Kalau dia bergetar dalam air, rintangan air. Sebab tu amplitude dia berkurang. Sebab rintangan. Okay. Nombor 13. Rajah 7 menunjukkan gelombang satah merambat dari satu pemantul satah, satu eksperimen menggunakan tangki riak. Dia kata pemantul satah, kalau nak tanya ini bab pantulan gelombang lah. Pantulan gelombang. Okay. Pasangan yang manakah betul menerangkan tentang gelombang pantulan? Okey. Nak bagi tahu. Pantulan semua tidak berubah kecuali arah. Itu tips dia. Dalam pantulan semua tak berubah kecuali arah sahaja yang berubah. Okey cuba tengok jawapan yang mana sesuai. Frekuensi gelombang, panjang gelombang. Okey. So sama dan sama, yang berubah hanyalah arah. Tengok ingatlah. Okey. Untuk pantulan gelombang yang berubah hanyalah arah sahaja. Nombor 14. Rajah 8 menunjukkan 2 tapak perkhemahan yang dipisahkan oleh sebuah tasik ketika awal pagi. Okey, ketika awal pagi. Ketika awal pagi, bunyi dari tapak perkhemahan yang bertentangan dapat didengari dengan jelas. Apakah fenomena yang menerangkan situasi ini? Waktu pagi, udara sejuk, bunyi dapat bunyi kuat. Ini fenomena apa? Kalau bunyi. Bunyilah kan sebab kita dah dengar bunyi kan?
Kalau pantulan, kita dengar bunyi eko. Eko macam mana? Macam ni. So tak logik lah. Kalau pembiasan, yes. Sebab apa? Bunyi itu kita dengar jelas pada waktu siang sebab dia terbias turun ke bawah. Fenomena pembiasan lah. Kan bunyi tu waktu contohnya waktu malam kan. Waktu malam dengan awal pagi ni kan cuaca sejuk. So bila cuaca sejuk dia akan terbias turun ke bawah. That's why dia akan jadi macam ni lah. Tapi kalau interference tak sesuai. Interference melibatkan dua gelombang. Bukanlah. Kalau pembelauan, kalau dia melalui halangan ataupun celah. That's why kalau waktu malam kan kita dengar bunyi lagi kuat. Bila waktu siang kan, contohnya kalau waktu siang kalau orang bercakap, bunyi dia naik ke atas. That's why orang kat sini memang susah nak dengar waktu siang. Sebab dia terbias menjauhi normal. Okay. Sebab ketumpatan udara yang berbeza-beza lah. Itulah menyebabkan fenomena ni berlaku. Bila dia terpaksa, bila kita faham gelombang, dia merambat melalui dua ketumpatan yang berbeza, dia akan terbias sama ada menjauhi ataupun mendekati normal. Okay. Macam bab 6 juga. Cuma ni gelombang. Okey. Raja 9 menunjukkan gelombang air merambat ke arah satu celah. Bila lalu celah-celah ini, okey, dia jadi macam ni lah kan. Kan? Ini adalah fenomena pembelauan. Diffraction. Pembelauan. Fenomena diffraction. Okey. So, apakah fenomena gelombang dan bentuk muka gelombang selepas melalui celah? Okey, mana satu? Pembelauan. Mana ni? Oh. Kenapa banyak sangat berjalan ni? Mana satu ni? Ke tak boleh nak tekan? Tiba-tiba bila tekan jadi benda lain. Satu ni. Mana chat awak? Okey, pembelauan dan bentuk muka gelombang lebih membulat. Okey. Nak bagi tahu just nak ingatkanlah dalam fenomena pembelauan, dia punya lambda dia panjang gelombang tidak berubah. Jadi bila awak nak lukis, kena nampak macam sama saiz lah, saiz dia. Nak buat tu. Pakai jangka lukis lah, lebih baik. Okay, buat dia punya curve. Nombor 16. Okay. Raja 10 menunjukkan sinar radar sebagai eksperimen menghasilkan corak interference di atas skrin yang menggunakan cahaya merah. Penting ni cahaya merah. Ini corak. Apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan jarak di antara dua pinggir gelap yang berterutan? Okey. So, bila awak berhadapan dengan situasi interference, contohnya, cikgu, interference tak pakai rumus apa ya kalau kena kira-kira? Time itulah awak buka. Tengok kat depan lah kan? Tengok kat depan. Ada tak formula interference? Patutnya memang selalu bagilah. Lambda equal to AX over B. Yang ni. Okay? Yang ni adalah formula melibatkan interference. Okey, dapatlah idea dekat sini. Ingat, saya nak bagi tahu ada rumus boleh membantu awak untuk dapatkan idea hubungan. Hubungan graf. Hubungan graf ataupun hubungan penyataan lah. Okey. So, formula dia iaitu lambda equal to AX over D. Kenalah tahu. Lambda tu apa? Panjang gelombang lah. Cahaya merah kita tu panjang gelombang. Kena tahulah AX tu apa. Okey, katakanlah ini yang double slit. Contoh. So, bila awak pancarkan, dia terbentuk pada skrin. So, this one adalah skrin. Okay. So, jarak daripada
sumber daripada keluar daripada yang double slit sampai ke permukaan skrin kita, ini kita panggil D. Okey. Saiz celah. Okey, saiz celah inilah saiz celah yang double slit ini. Saiz celah. Okey, dui celah yang ini simbol dia adalah A. Kemudian benda yang terbentuk pada skrin, yang ni lah. Pinggir-pinggir kita ni. Yang terbentuk pada skrin, kalau awak tengok, ada pinggir gelap, pinggir cerah, gelap, cerah kan? Itu ialah X. Contohnya X kita boleh ukur daripada sini ke sini. Dan X kita boleh ukur daripada gelap ke gelap. Tetap jarak dia sama dan maksud dia adalah dikenali sebagai jarak di antara dua pinggir gelap yang berturutan. So ini X lah, represent. Okay. Apa kita nak buat? Ni yang saya maksudkan dari segi formula bantu awak dapat idea. Yang pertama, gunakan skrin lebih besar. Tiada kaitan. Tak ada pun hubungan nak pakai skrin besar awak akan nampak jarak tu bertambah. Tak ada. Okay. Yang kedua, dia kata tambahkan jarak di antara skrin dan dui celah. Maksudnya dia maksudkan skrin ke dui celah, dia maksudkan D. Means kita nak tambahkan D. So dari segi formula, kena tengoklah apa hubungan. Kan dia kata jarak di antara dua pinggir gelap ini X. Kita nak tengoklah apa hubungan X dengan D. Berkadar terus ke berkadar songsang? Kena faham formula. So confused. Untuk bawah ni kadar terus ke kadar songsang ni? Awak rasa kadar terus ke kadar songsang? Hubungan X dengan D. Okey. Songsang. Hati-hati awak semua. Sebab tu saya selalu pesan macam ni. Memang duduk bawah berkadar songsang, duduk atas berkadar terus. Kan kita faham konsep tu. Tetapi bila kita nak relatekan hubungan di antara dua kuantiti fizik, tolong pisahkan mereka dengan simbol sama dengan. Ini cara saya untuk menghilangkan keraguan lah. Maksud macam tu. Okay. Kalau saya nak buat hubungan, contohnya awak nak tanya hubungan di antara lambda dengan X. Ini berkadar terus. Ini berkadar terus. Lambda dengan D berkadar songsang ialah atas dengan bawah. Pemisah untuk kita relatekan kuantiti fizik kita letak sama dengan. Kalau kita nak bandingkan hubungan X dengan D ni, diorang tak ada pemisah sama dengan. Why not you pindahkan D kat sini? Bila pindah D kat sini, nampak lambda D sama dengan AX. Soalan saya, apakah hubungan D dengan X pada ketika ini yang awak nampak? Yes, directly proportional, berkadar terus sebab kedua-duanya di atas. Jadi ingat pesan saya, nak formula dah ada hubungan dalam tu, letakkan simbol sama dengan dulu. Pemisah dia orang dulu, baru boleh nampak hubungan. Jadi kita nak, dia kata nak tingkatkan X. So nak tingkatkan X, sesuailah kita tingkatkan D. Berkadar terus. Okay. Panggil B. Okay. So nak explain juga yang ni. Gantikan cahaya merah dengan cahaya hijau. Merah dengan hijau. Alamak. Berbeza cahaya, warna cahaya berbeza lambda dia. Jadi awak kena tahulah merah dengan hijau mana lagi panjang. Kan? Sama ada perbuatan kita tukar merah ke hijau ni, lambda dia kita turunkan ke atau kita naikkan lambda dia dengan menukarkan warna cahaya. Jadi nak tahu macam mana, awak hafallah warna pelangi. Warna pelangi, Michael Jackson kena halau balik India Utara. Saya hafal cara ni je dari sekolah rendah lagi. Michael Jackson kena halau balik India Utara. Yang paling atas lambda dia paling panjang. Okay, yang paling atas lambda dia paling panjang.
So now saya tukar kepada warna merah, saya tukar kepada hijau. Perbuatan saya tukar merah ke hijau, lambda saya makin berkurang ke semakin bertambah? Daripada merah tukar kepada hijau, so lambda kita semakin kurang. Sebab ini dah buat siri dah kan? Dah buat siri makin atas makin panjang. Lambda dia, panjang gelombang dia, wavelength dia. So bila merah tukar kepada hijau, maksudnya awak menggunakan lambda, awak kurangkan nilai lambda. Jadi kalau tengok pada hubungan dekat sini, okay, apabila kita kurangkan lambda, X kita akan kurang. Itu bukan matlamat kita. Okay, nampak tu? Okay, dan menggunakan dui celah dengan jarak pemisah lagi besar. Jarak pemisah ini maksudnya A. So maksudnya awak tingkatkan A, X awak akan berkurang. Kalau duduk sebelah-sebelah macam ni, masih confused, kan? Awak kan pakai lambda equal to AX over D. So hubungan A dengan X ni sebenarnya berkadar songsang. Sebab apa tak? Kalau cikgu pindahkan, kan cikgu selalu pesan, contohnya pindahkan A sama dengan X over D. Kan nak buat sesuatu hubungan kuantiti fizik, tolong pisahkan hubungan itu dengan simbol sama dengan. Jadi bila awak pindahkan, awak nampak A dekat bawah, X kat atas. Bila awak tingkatkan A, X awak akan berkurang. Sebab originally hubungan dia adalah berkadar songsang. Okay. So nampak tak? Formula boleh bantu awak. Sebab ada certain orang dia hafal. Hafal kalau X kurang, A kurang, lambda kurang. Tak perlu. Formula, faham, tahu guna, memang boleh jawab. Faham, tahu guna, boleh jawab. Okay. Tahu guna je. So that's why jawapan dia ialah okay, number 17. Raja menunjukkan satu sinar cahaya yang ditujukan secara normal dengan permukaan PQ pada sebuah prisma kaca. Diberi bahawa indeks biasan prisma. Ni untuk prisma ni, nilai indeks biasan dia ialah 1.5. Kosong. Soalan dia, lintasan A, B, C, D menunjukkan perambatan cahaya betul selepas melalui medium PR. Maksudnya mula-mula X ni bergerak sini, lepas tu bila dia duduk kat sini, dia nak jadi apa? Dia nak jadi terpantul ke, terbias keluar ke, terbias 90 darjah ke, terbias arah ni. So kita kena cari. Dia berlaku apa? Okey. Di sinilah kita akan fikir, terbias ke terpantul? Terbias ke terpantul? Kalau terpantul, maksudnya dia berlaku total internal reflection. Ataupun kita kata dia berlaku pantulan dalam penuh. Kan? Kalau dia terpantul. Kalau tidak berlaku total internal reflection ni, means dia berlaku pembiasan lah, refraction. So nak check dulu, kita check. Kita check, betul ke dia berlaku pantul dalam penuh. Okay. Formula. Ini nasib je, kadang-kadang bagi, kadang-kadang tak bagi. Tengok, ada tak yang bagi? Saya rasa lebih kepada tidak bagilah formula dia. Okay, tak bagi. So kalau tengok, berbeza-beza lain-lain negeri berbeza formula daripada. Okay. So kalau tak bagi, ada satu hubungan di antara indeks pembiasan sama dengan 1/sin C. C ini kita panggil sebagai critical angle. Ataupun lebih mudah, kita kata nama dia sebagai sudut genting. Pantulan dalam penuh, total internal reflection akan berlaku
apabila incident angle is greater than critical angle. Saya ulang, pantulan dalam penuh akan berlaku apabila sudut tuju awak melebihi sudut genting yang awak kira ni. Kalau lebih je, dia terpantul. Kalau tak lebih, dia akan terbias. Ingat macam tu. Syarat pantulan dalam penuh, 2 je syarat dia. Yang pertama, sudut tuju awak, incident angle, mesti lagi besar daripada critical angle. Dia boleh berlaku pantulan dalam penuh. Betul penakannya. Syarat yang kedua, untuk berlaku total internal reflection ini, mestilah cahaya tu datang daripada kawasan yang tumpat kepada kurang tumpat. Possibility syarat untuk berlaku. Maksudnya, dia datang daripada medium kaca ya, ataupun prisma, dia nak keluar ke udara. Jadi, ini kita cakap yang ni medium tumpat ke udara adalah medium kurang tumpat. Okey, jom kita cek berapakah nilai sudut genting. Okay, kita masukkan indeks dia 1.5 sama dengan 1/sin C. Okey, cari nilai C. Cuba komen kat cikgu kalau awak dapat kira. 2 bahagi 1.5. Okay, sign answer. Dapat sama tak? Lebih kurang lah 41.81 darjah. Boleh ke? Okey, sama. Okey. So kita check sudut tuju kita. Check sudut tuju kita. Berapa? Saya punya mouse ni kan bergerak merata. Okay. Cek sudut tuju kita. Okey, ini masuk. So sudut tuju kita ukur dekat sini daripada normal. Kena tahu sudut ni. Okay. Nak tahu sudut ni macam mana, kita tengok kalau perasan kat sini, ni segitiga ni, sini 90. So automatically awak tahu kat sini 20. Kalau kat sini 20, maksudnya sini 70. Okay, sudut yang saya birukan ini adalah 70. Sebab total kan 90 darjah. Okay, so ini segitiga 180. That's why kita dapat sini 20. Kemudian sudut ni nampak sudut ni 90. So 20 kat sini, so sini 70. Jadi sudut tuju kita 70 melebihi sudut genting kita. Iaitu sudut genting kita 41.81. Awak rasa dia akan terpantul ke terbias? Bulatkan jawapan. Kalau terpantul, dia patahlah pantul kan? Kalau terbias, dia akan keluar daripada medium dia. Rasa-rasa mana satu? Tak tahu pantul kat mana. Confused. D. Sebab macam ni. Dah decide kan? Dah decide dia akan berlaku pantulan kan? Sebab apa? Sudut tuju melebihi sudut genting. Okay? Sudut tuju melebihi sudut genting, dia akan berlaku pantulan. So sini masuk, kalau terpantul kan kat sini. That's why jawapan dia D. Okay. Boleh tak jadi dekat C? Boleh kalau nak dapat result kat C ni, jika sudut tuju awak sama dengan sudut genting. Dia boleh berlaku di C. Apabila sudut tuju sama dengan sudut genting, dia akan terbias pada C. Tapi kalau yang ni, dia akan terpantul. Jadi jawapan dia ialah B. Kalau kurang, dia akan terbias keluar. Maybe dia jadi pada B. Pada B ni adalah situasi di mana sudut tuju awak kurang daripada sudut genting. Dia akan terbias. Sebab konsep dia melalui medium. Prisma
dengan udara adalah dua medium yang berbeza. Itu konsep pembiasan. Pembiasan berlaku apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeza. Pantulan ni pada cermin je. Memang automatically pantulan. Tetapi apabila sudut tuju kita melebihi sudut genting, dua keadaan medium yang berbeza, tak kisah dalam air ke, dalam minyak ke, dalam kaca ke, bila cahaya kita merambat je melebihi sudut genting, dalam air pun dia boleh terpantul sendiri tanpa cermin. Pantulan dalam penuh. Okay, sebab tu kalau dalam pantulan pada penuh, katakanlah ni air, ni bawah ni atas, ni matahari contohnya, ni ada ikan. Lama saya tak lupa ikan. Okay, so katakanlah ni ada batu. Kalau fenomena pantulan dalam penuh berlaku, ikan ni boleh nampak ikan lain di sebalik batu. Nampak? Mana ada cermin dalam air? Tapi sebab fenomena pantulan dalam penuh berlaku, ikan ni boleh nampak ikan ni di sebalik batu. Okay? Kita pun situasi yang sama kalau kita berada dalam keadaan ni. Okay? Sebab pantulan dalam penuh. So 3 situasi, jika sudut tuju kita melebihi sudut kritikal dekat D, kalau ini sudut tuju kita sama dengan sudut kritikal dan di B adalah sudut tuju kurang daripada sudut genting, critical angle. Nak salin dulu ke? Dah habis salin, beritahu saya. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Nombor 18. Okey. Raja Sina menunjukkan Raja 12 menunjukkan satu Raja Sina yang tidak lengkap bagi sebuah kanta cekung. Kanta cekung, kanta. Sifat dia adalah mencapah cahaya. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai diverge. Okay, dia mencapah cahaya. So ingat konsep KFC. Okay. Di mana kalau kita kena buat lintasan lah kan. Okay, ray diagram. Kita akan buat mula-mula kotak. Lepas tu sebab sifat dia bercahaya, mencapah, dia akan mencapah daripada fokus. Fokus dia tak tahu kat mana. Kes ni kan fokus dia tak tahu kat mana kan. Dan kertas ni ada scan tau. Maksudnya mungkin ada lari-lari sikit lah sebab kertas ni di scan bukan original kertas. Kan bila saya scan pun tengoklah tulisan dia pun saya ingat kan. So saya terpaksa buat ni. Okay. Kita tahu fokus dia kat mana tapi saya just refer macam ni lah. Okay. Dia akan menghampiri lah. Okay. Mula-mula ini kotak, lepas tu fokus. Okay. Yang ketiga, center. Center daripada objek, pergilah dekat center. Okay. So, image terbentuk dekat mana? Yang hampir lah, yang hampir dengan dia. Image terbentuk kat mana? Betul, dekat B. Sepatutnya awak akan dapat tepat pada B. Mungkin kertas ni dia scan. Satu dia sengit. Okay? So, dekat B lah. Okay. Mahirkan buat ray diagram. Tak payah hafal dah. Okay. Nombor 19. Raja menunjukkan
Imej selai daun diperhatikan menggunakan kanta pembesar. Kombinasi manakah benar tentang situasi di atas? Okey. Kanta pembesar, kita kena zoom dekat baru kita nampak imej kita besar. Ciri-ciri imej kanta pembesar ialah besar, tegak dan upright dan visual. Visual maksudnya maya. Okey, saja-sajalah saya nak tanya awak. Kalau tegak dan maya ni kedudukan nombor berapa? Cikgu dah bagi tahu itu. 1, 2, 3 dan 4 kan. 1, 2, 3 sama, 4 dia terasing. Tegak dan maya. Kedudukan imej nombor berapa? Yes. Nombor 4. Maksudnya position objek awak itu, ini konsep yang hari tu kan? Position objek awak itu pada kedudukan nombor 1. Objek 1, imej 4. Okay. Kalau kita ada kanta, ini F, ini 2F, kedudukan nombor 1 itu adalah sebelum F ke, di antara F ke, selepas F? Nombor 1 kat mana? Yes, sebelum. So maksudnya untuk kita dapat imej kita yang ada ciri-ciri ini, imej objek kita mestilah kedudukan dia lebih, apa orang kata, kurang daripada panjang fokus awak. Kedudukan objek mestilah kurang daripada panjang fokus. Ini sebab kenapa konsep 1 tambah 5 tu faham dan boleh kita jawab soalan. Okay, now. Rasa-rasa awak macam mana panjang fokus dan jarak objek itu dari kata-kata. Syarat dia mesti sebelum daripada F kita. Jika sebelum, mestilah objek itu kena kecil daripada panjang fokus kan? Gambar rajah kita kan sebelum, kedudukan objek tu panjang dia mesti lebih kecil daripada panjang fokus. Yes, A. So 1 tambah 4 sama dengan 5. Ini konsep dia. Objek tambah image. Okey. Ada kat sini yang tak tahu lagi kan? Semua masuk kan kelas fizik kan hari tu? Objek tambah image kan kat sini semua masuk Ada? Ada tak yang tak tahu? Semua okey yang cikgu ajar buat objek tambah image sama dengan 5. Itulah sebab kenapa awak boleh hafal ciri-ciri imej. Okey, tak faham kenapa 10? Okey, logik dia macam ni. Kalaulah kata dekat sini, panjang fokus awak ambil 15. Logiknya, objek awak kenalah lebih kecil daripada 15 ni. Okey. Kalau awak ambil panjang fokus 10, ini dah melebihi F awak. Kalau awak ambil 15, ini dah sama pada kedudukan F. Kalau lah panjang fokus awak 8, ini dah melebihi panjang fokus. Okay. Jadi kedudukan objek awak kat sini mestilah kurang daripada panjang fokus. Sebab kita aim kedudukan di nombor 1. Okay, dah faham? Okay, good. Ni kalau tak faham 1 tambah objek tambah imej sama dengan 5, awak tak boleh terima lah benda ni. Sebab kalau tak tahu yang pasal tu saya tak tahu yang join kelas kat sini masuk tak kelas minggu lepas. Kan? 2 minggu 1 minggu kanta, 1 minggu cermin. Cikgu ajar teknik ni. So kalau awak masuk memang awak tahulah. Okay, nombor 8. Raja 14 menunjukkan cermin cekung minggu lepas. Okay, digunakan untuk memeriksa gigi persakit. Ciri imej yang manakah betul tentang cermin cekung?
Okay, sifat cermin cekung adalah dia membesarkan image. Tu yang boleh nampak gigi tu. Itu sifat utama dia. Dia membesarkan image. Okay. So yang mana satu ciri-ciri dia? Cermin cekung. Tujuan dia nak membesarkan image. Apakah ciri-ciri image? Besar. Asal ni kenapa bahasa Inggeris dia salah dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia ni naya ni. Naya ni bahasa Melayu bahasa Inggeris tak sama ni. Okey, betul. Jawapan dia ialah D. Okey, tegak, maya dan diperbesarkan. Okey, image kita mesti tegak lah. Kalau image kita songsang, kejap dia orang nampak dekat apa? Cermin tu nampak terbalik lah, songsang kan? Image ni nampak terbalik daripada keadaan asal dia. So that's why kalau makeup mirror kan, cermin makeup ataupun cermin pergigian, memang kita pakai cermin cekung. Cermin cekung dia terbalik dengan kanta cekung. Cermin cekung dia sifat menumpukan cahaya, dia terbalik. So kena terima terbalik sifat cermin dengan kanta ni. Kalau cermin cekung menumpu. Kalau kita pakai cermin kat rumah, biasa tu itu adalah cermin sata, bukan concave mirror. Kan? Kebanyakan kita pakai kat rumah tu biasa cermin sata lah, jarang lah kita pakai curve mirror ni kat rumah. So itu kita panggil literally inverted. Literally inverted. Literally inverted tak sama dengan inverted. Kalau inverted saja, kepala sini bila jadi image kepala di bawah. Okey. Maksudnya kalau kita ada cermin yang inverted, awak tengok depan kepala awak kat bawah kan, pening nak pakai tudung kan. Okey. Tapi kalau cermin sata, dia menggunakan perkataan literally inverted. So literally inverted, cermin di rumah kita tu angkat tangan kanan, nampak tangan kiri. Itu yang literally inverted. Awak angkat tangan kanan, nampak tangan kiri. Kalau huruf awak nampak terbalik pun, contohnya dekat awak pakai huruf macam ni lah, bentuk F. Tapi mungkin dekat cermin awak just nampak macam ni. Dia bukan terbalik terus atas bawah kan? Dia bukan terbalik macam ni. Ini objek, ini image. Dia bukan terbalik tiba-tiba image awak nampak F kat bawah. Macam ni. Tak kan? So daripada sini ke sini kita sebut sebagai songsang sisi. Literally inverted. Angkat tangan kanan nampak macam tangan kiri. Okay, tak lalat dekat kanan nampak kat cermin macam kat kiri. Macam tu lah. Okay, literally inverted. Okay, cermin sata. Tu cermin sata plain mirror. Okay, ada soalan lagi? Kalau makeup mirror, cermin cekung, awak tengah tengok cermin, contohnya makeup mirror, kita nak fokus kat mata, kita nampak saiz mata kita lagi besar berbanding yang sebenar. Contoh, itu makeup mirror sama macam cermin pergigian. Nampak gigi pun lagi besar. Kalau cermin dekat 7-Eleven, dekat bucu itu adalah cermin cembung. Sifat dia memperluaskan medan penglihatan. Last week kita sentuh. Masuk 21 barulah start soalan form 5. Memang fizik disusun mengikut bab. Dua-dua P dan Q bertindak pada satu objek pada satu santah. Daya paduan F yang terhasil adalah P tolak Q. Maksudnya, katakanlah mungkin P ke sini, Q ke sini. Tu jadi P tolak Q tu. Jadi apa yang kita boleh concludekan? Arah sama? Tak, sebab tu kena tolak. Jadi dia adalah arah bertentangan. Betul.
Betul jawapan awak. Okay, alright. Bertimbang. Okay. Raja menunjukkan Jonathan menolak kereta luncur salji. Okay. Apa dia nak? Manakah komponen betul untuk menentukan arah komponen daya mengufuk, Fx dan komponen daya menegak. So maksudnya ini kita panggil leraian daya. Kalau daya awak ke sini senang je. Dia nampak ke kanan dan ke bawah. Jadi ini paksi X. So ini Fx kita dan ini macam ni vertically adalah paksi Y. Ini Fy kita. Simple je. Kalau awak nampak ada daya macam ni, jadi kita nampak dia ke kanan dan ke atas. So ke kanan adalah Fx, ke atas ialah Fy. Betul lah. Okay, senang je. Nak leraikan daya. Okay, yang ni salah. Kita nampak dia ke kanan, ke bawah. Okay. Leraian, tadi saya tanya. Kita nak resolve. Nak leraikan, nak resolve. Okay, into two component. Okay, leraian. Okay. Apa beza daya masa bab form 4 dengan bab form 5? Daya bab form 4, awak cuma cari daya bersih. Okay. Bila masuk form 5, daya juga masih menggunakan konsep daya bersih. Cumanya dalam bab form 5 ni lebih kepada keseimbangan daya. Equilibrium force. Itu bezanya bab form 5. Okay. Nombor 23. Saya ada perasan soalan 23 ni kebanyakan objektif ala-ala dia masuk force yang macam ni. Tentang keseimbangan daya. Kebanyakan objektif. Okay. Darjah 16 menunjukkan dua tali yang bersudut 15. Digunakan untuk menggantung gambar seberat. Dia dah bagi dah berat ni. Pada sebuah dinding. Okey. Di sinilah kita nak selesaikan masalah daya, mahirkan diri buat free body diagram. Okay. Cuba sentuh kat sini sikit. Mahirkan diri buat free body diagram. Baju warna hijau dah tak nampak kan. Kadang-kadang nampak cikgu macam ilmunya. Okay. Kita buat free body diagram. Awak kena mahir semua daya, mahirkan diri buat free body diagram. Contoh macam situasi gambar tadi. Dia dah gantung, digantung dua tali. Okay, dengan sudut kat sini 15 juga dan sudut dekat sini 15. Dan ini adalah ketegangan. So T ni selalu T ni kita panggil sebagai tension of string. Okay. T ni we call as tension of string. Selalu macam itulah ketegangan tali. Okay. Dia bagi berat dia ke bawah lah berat. Berat dia adalah sama dengan 10 Newton. Okay. Bila kita nampak soalan macam ni, mahirkan diri dengan buat free body diagram. Free body diagram. FBD. Macam mana? Mulakan dengan titik. So titik. Ada daya ke bawah. Ada ni nampak kan daya ke bawah yang dikenali sebagai weight dengan nilai dia 10 Newton. Mulakan dengan titik. Ada daya ke kanan. Ke kanan atas. Macam ni. Yang dikenali sebagai T dengan sudut dia 15 darjah. Ada daya ke atas kiri. Ke atas kiri dengan simbol T juga. So sudut dia adalah 15 darjah.
Okay. That's why lah kita kena leraikan daya kita kepada komponen. Semua daya yang sengit-sengit. Kalau cikgu bahasa cikgu macam tu je. Semua daya yang sengit-sengit itu wajib dileraikan. Macam tadi ada daya ke bawah, wajib awak leraikan kepada dua komponen iaitu Fx dan Fy. So kalau awak nampak daya macam ni, daya yang sengit macam T ni, wajib awak leraikan ke sini sebagai Fx awak. Kita letak T lah. Dia bagi simbol T kan. Kita letak T. So ini Tx awak. Ini Ty awak. Okay. Lepas tu bahagian ni pun kena lerai juga ni. Okey, yang ni Tx kita. Dan dia ke atas juga kan. So yang ni Ty kita. Dia orang benda yang sama. Kuantiti dia sama dan dia sama. Nanti jadi double lah. Okay. Bila kita faham keseimbangan daya, daya yang seimbang, jelas tak skrin saya ni? Nampak tak? Okay tak skrin? Nampak tak? Mana check ni? Okay, jelas Okay, so bila kita nampak keseimbangan daya, daya mana saya boleh fokuskan? Saya nak cakap, daya ke kanan sama dengan daya ke kiri. Maksudnya yang horizontal. Yang vertikal dengan vertikal. Jadi saya nak cakap daya ini sama dengan daya ini. Konsep dia. Maksudnya kalau kita nak tulis dulu, nak biasakan diri, kita akan cakap Ty campur Ty sama dengan W. Jumlah daya ke atas sama dengan jumlah daya ke bawah sebab dia orang dalam keadaan equilibrium. Okay. Ty sama dengan Ty. Okey, so Ty ni apa pula nilai dia? Kalau nak tulis 2 Ty pun tak ada masalah. 2 Ty kan. 2 Ty sama dengan W. Kalau tulis pun tak apa. Ty ni apa nilai dia? Kat sinilah keluarnya sin dan cos tu. Di sinilah keluarnya sin dan cos. Okey. Rasa-rasa awak sin ke cos? Okay, sin ke cos? Yes, sin. Yes, sin. Betul. Jadi, yang ni yang merah tadi. T. Yang biru tadi ialah Tx. Yang biru ke atas ialah Ty. Kalau kita buat, kita faham lah. Kita ikut je kan? Okay. So, sudut dekat sini 15 darjah. Okay. Kalau Tx kita cakap cos. Maksudnya daripada sini awak nak guna Tx. Awak gerakkan yang merah sampai ke biru. Awak penyek dia, awak kompres dia. Jadi nilai Tx ni adalah T cos 15. Sebab tu kita guna cos. Tapi Ty ni daripada sini awak nak gerak sini. Macam ni lah kan? Nak gerak sini tegak. Okay, itu tak ada kompres pun cikgu, sudut kat celah ni. Tak ada kompres. So naik sini tak ada kompreskan sudut ni. Maksudnya dia adalah sama dengan T sin 15. Okay. So sebab kita pakai Ty, jadi 2 T sin 15 sama dengan 10. Carikan cikgu nilai T. Buatlah 10 bahagi 2. Lepas tu bahagi dengan sin 15 pula. Ambil jawapan dalam point. Berapa? Betul, 19.32. Yang lain dapat tak? Okey. Okay, good. Yes, tekan terus unknown pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting daripada free body diagram ni, pindahkan kepada persamaan. Baru kita boleh kira. Okay, jom. Ada jawapan dalam? Okay, jadi jawapan dia 19.3 lah. Dia bagi macam tu je. Dan 19.3. Okay, ada nak salin ke?
Ataupun dah salin dah? Nak salin dah? Dah salin cikgu boleh. Cikgu buka balik. Dah salin eh? Dah faham macam tu? Sebab daya ni satu nak masuk ni. Nombor 26. Tak nampak sangat eh? Raja 19 menunjukkan satu tube yang mengandungi merkuri. Okey, merkuri. Penyataan yang manakah benar? Okey. Dulu kan saya macam ni. Ini tekanan atmosfera. Kalau kita nampak gas ni, bahagian atmosfera ni lagi tinggi, ibarat macam gas ni menekan liquid ni. Shoo, gerak ke situ. Macam itulah. Maksudnya gas ini tekanan dia lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Saya akan stick macam tu. Tapi kalau liquid ni banyak moving ke belah di side, saya cakap tekanan atmosfera lagi tinggi. That's why tekanan tu akan push liquid mercury tu gerak ke sana. Okay. Nampak So sekarang kita boleh conclude tekanan gas lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Okay. Mana ada jawapan tak? Ada jawapan? Betul, tekanan atmosfera lebih rendah daripada tekanan gas. Okey, nombor 27. Raja 20 menunjukkan jet hidrolik yang digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Okay. So kalau hidrolik ni tak ada benda lain, dia pasal Pascal. Okay. Kalau bab terapung-terapung tu Archimedes. Bab terapung dalam air kan Archimedes. Macam tu lah ingat Okey. Apakah prinsip yang terlibat dalam jet hidrolik? So sistem Pascal. Okay. Kalau Bernoulli macam kapal terbang, sayap kapal terbang yang bentuk aerofoil tu, di mana tekanan berkurang apabila laju bertambah, itu Bernoulli. Kalau Archimedes daya apungan, mudahnya daya apungan lah, yang benda-benda terapung di dalam air ke, balon udara terapung dalam udara, itu prinsip Archimedes. Daya apungan. Prinsip kawalan tenaga, prinsip pasal tenaga lah. Nombor 28. Inilah prinsip Archimedes ni. Okay, Raja 21 menunjukkan sebuah bot berjisim 50 kg yang terapung di laut. Ketepatan air laut ialah ini. Berapakah isi padu air yang disesatkan oleh bot? Okey. Kalau bot ni kita nampak dia macam masih terapung dan separuh-separuh, kita kena faham macam ni. Bila ada objek di dalam air, dia ada 3 situasi. Yang pertama, kalau macam fully terapung sangat-sangat lah orang kata, tak ada langsung badan dia tenggelam, itu kita nak cakap bahawa daya buoyancy force lagi besar daripada weight dia. Weight ni lah kan. Semua terapung macam bola kan. Contohnya bola, semua body dia terapung. Maksudnya daya apungan tu lebih besar daripada berat bola tu. So kalaulah dia macam half-half, macam kes ni lah. Maksudnya kita cakap daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesatkan. Maksudnya kan kalau awak masuk benda, kita tahu masuk benda dalam air, kita nampak air tu akan melimpah. Sama ada dia melimpah keluar ataupun kenaikan sikit. Ini maksudnya. Okay, daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesatkan. Berat bukan jisim. Berat air yang disesatkan. So apa formula daya apungan? Situasi kes ni selalunya tak bagi formula dia. Formula ni selalunya memang tak bagilah. Kalau bagi tu special sangat. Okay. Formula dia adalah rho GV dan berat mg.
Okay, nak potong boleh, nak terus kira boleh. Contohnya awak rasa, alah graviti, potong je lah. Boleh. Nak guna pun boleh. Okey, jom. Ketumpatan dia bagi 1080. V kita nak cari dan jisim kapal itu adalah 550. Cari nilai V. Okay. 0.5093 lah. 0.509 lah. Meter cube. Semua kan dalam unit SI. Okay. Tapi jawapan bagi dalam unit senti-cube. SPP memang macam ni. Soalan dia macam bukan dia twist sikit lah, menyusahkan sikit lah. Soalan dia kadang senang tapi dia macam nak twist sikit. Bagi kerja banyak. Okay. So daripada meter cube nak tukar cm cube, nak kena darab ke kena bahagi? Bagi tahu cikgu jap. Yes, nak kena darab. So nak kena darab banyak mana? Ini perlu didarabkan dengan 100 kuasa 3. Bukan 100 saja sebab ini meter cube, bukan meter. So darabkan dengan 100 kuasa 3. So nilai ni darabkan dengan 100 kuasa 3 dan bulatkan jawapan dekat skrin cikgu. Mana satu jawapan dia? Betul. Okey, jawapan dia ialah B. So yang ni tolong hati-hati unit conversion ni jangan silap. Memang 100 tapi jangan lupa kuasa 3. Contohnya kalau awak ada meter square nak tukar kepada cm square. So awak darab dengan 100 juga sebab cm 100 tapi sebab square kuasa 2. Itulah. Ingat yang kuasa tu. Okey, nombor 29 tak nampak. Tak tahu nak tanya apa. Kan? Abaikan je lah. Dapatlah markah. Cuma. Okay, dia orang sekian tak nampak. Kita tak dapat tengok. Rajah 23 menunjukkan satu radas menyiasat kesan medan elektrik terhadap nyalaan lilin. Okay, now tengok gambar rajah. Dia bagi dengan jelas pada kita dia punya terminal. So ini terminal positif, maksudnya sini positif lah. Okay. Dan ini terminal negatif, maksudnya sini negatif, negatif, negatif. Yeah. So now, apa yang berlaku pada nyalaan lilin? Nyalaan lilin ni akan tersebar. Ini contoh aplikasi, nyalaan lilin ni akan tersebar. Dia akan tersebar lebih besar di belah negatif. Sebab proton jisim dia lebih besar, that's why dia akan tertarik. Proton dia akan tertarik kepada plate negatif. So kita nampak pada plate X ni, saiz api dia tu lebih besar. Sebab proton akan pergi ke negatif, elektron akan pergi kepada plate positif. Kalau dia tanya kenapa dia besar, sebab jisim proton tu lebih besar. Jisim dia lebih besar. Okay, now kita pilih jawapan. Apakah yang berlaku ke atas nyalaan lilin itu selepas bekalan kuasa dihidupkan? Nyalaan lilin akan tersebar plate X dan plate Y. Betul lah. Kan dia akan tersebar macam tu. Okay. Sebaran api ke arah plate X lebih besar. Okay, betul lah. So nampak saya dah lukis tadi. Sebab yang tu positif lebih besar. Okay. Kalau ikutkan jawapan dah tak ada dah ni. Oh ada lagi. Sebaran api ke arah plate Y lebih besar. Tak adalah tadi X lebih besar. Kecerahan nyalaan lilin bertambah. Tak ada tak ada kaitan. Ada kaitan tentang nyalaan lilin. Kita cuma nampak proton akan attract dekat terminal negatif lah. Proton dia akan tertarik kepada terminal negatif. Proton. Okay. Elektron akan tertarik kepada terminal positif. Okay. Ada juga pernah soalan tau, dia bagi gambar rajah, dia tak bagi pun plate ni.
Dia tak bagi pun terminal. Dia cuma bagi gambar rajah di mana api tu dah tersebar. Awak sendiri pula kena tentukan plate X tu terminal positif ke negatif. Kita pula kena tentukan berdasarkan konsep penyebaran api. Okay, diffusion of api kan. So kalau api tersebar besar, maksudnya api itu sedang membawa proton, proton akan tertarik kepada terminal negatif. Nombor 31. Okey. Rajah 24 menunjukkan satu bateri dengan daya gerak elektrik. Okey. Rintangan dalam, okey, dia bagi R kecil. Disambungkan dengan lintas serseri dengan rintang ini R besar. Apabila switch dihidupkan, arus dia bagi A. Semua dia bagi ni. Ini I, ini R kecil dan ini R besar. Okey, antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar? Tidak benar. Arus dia 0.3, betul? Betul? Okay. Now, V. V dia berapa? V kan sama dengan IR. So, I awak 0.3, R awak 10. So, kita dapat 3. Betul juga. Okay, 3 volt. E. E di formula EMF ataupun DGE, E sama dengan I R besar tambah dengan R kecil. Ataupun nak pakai E sama dengan V plus I R pun boleh. Dua-dua boleh. Ni pun kalau kira I awak 0.3, 10 tambah 0.5 dapat 3.15. Betul jugalah kan kita kira. Jadi dia minta yang salah adalah D. Rajah 25 menunjukkan geram mewakili melawan I untuk menentukan nilai DGE, EMF tu lah, dan rintangan dalam bagi satu sel kereta. Ni ada dua graf V melawan I. Kalau graf macam ni, ini graf untuk eksperimen DGE. Kalau awak tengok ada lagi satu graf macam ni, V melawan I, ini adalah untuk graf Ohm's Law. Maksudnya kecerunan graf ini menentukan nilai rintangan. Rintangan biasa, bukan rintangan dalam. Rintangan biasa, rintangan perintang ke rintangan bagi mentor. Sebab hukum Ohm dia pakai formula ni je. So sangat beza Hukum Ohm punya graf V melawan I, tapi nilai DGE punya graf V melawan I, graf dia macam tu. Okay. So, daripada graf ini kita panggil pintasan Y. Ataupun dekat paksi Y kita adalah V, yang ni kita panggil pintasan V lah. Pintasan V. Pintasan V menentukan nilai DGE. Tahu tak kenapa? DGE ni adalah bacaan voltan tanpa pengaliran arus. Bateri awak tu tak sambung dengan device yang lain je. Awak sambung voltmeter je kat dia. Maksudnya, saya beli bateri 3 volt. Okay, saya beli bateri 3 volt. Saya letak voltmeter. Saya pasang dekat bateri ni. Betul lah 3 volt ni. Okay. Tapi bila awak sambungkan dengan litar luar, ada mentol, contohnya sambung, tiba-tiba bacaan voltan kita jadi drop. Contohnya 2.8, dia drop. Itu tanya, dia drop. Kenapa? Kenapa dia drop? Sebab dalam bateri ada rintangan.
Rintangan dalam bateri itulah yang kita panggil sebagai rintangan dalam ataupun internal resistance. Tu yang bacaan dia drop tu. Okay. Itu beza nilai DGE dengan voltage biasa. Okey. Kemudian kecerunan graf pula menentukan nilai rintangan dalam. Okay. So daripada graf ni nilai DGE dapat daripada pintasan dan nilai rintangan dalam dapat daripada kecerunan graf. Okay. Pernah soalan diminta awak tentukan terus. Ini general je. Dia minta awak cari nilai DGE dan dia minta awak cari nilai rintangan dalam. So daripada graf awak kena buatlah perbuatan tu. DGE awak kena dapat daripada pintasan dia dan nak cari nilai rintangan dalam awak kena kira kecerunan graf. Paper tu dia masuk macam tu soalan dia. Raja 26 menunjukkan sebuah mentol LED. Tenaga elektrik yang digunakan, apakah tenaga elektrik yang digunakan selama 1 jam dalam unit kilowatt? Okey, ini lampu watt dia macam ni. Kalau kita nak tukar tenaga kita dalam unit kilowatt jam, darab je lah, tukarkan watt ni dalam kilo. So maksudnya 25 nak jadi kilo bahagi dengan 1000 lah. Nak jadikan kilowatt. Lepas tu masa kita wajibkan dalam jam. Darabkan dengan 1. Itu je lah. Sebab yang ni lah kita nak kira unit kalau kita nak kira bil elektrik ni. Ni kira unit kalau kita nak kira bil elektrik. Okey. Macam ada terus jawapan dia. Jawapan dia ialah A. Okay. Nanti kan kalau ada pengiraan unit, maksudnya awak akan dapat nanti 1 kilowatt jam ni bersamaan dengan 1 unit bacaan. So kalau dia kata 1 unit harga 20 sen, kalau awak ada 1000 unit, 1000 lah darab dengan 20 sen. Contoh, ikut tarif tu dia bagi ikut situasi. Okay. Nombor 3, 4. Raja 27 menunjukkan sebuah periuk nasi berlabel berapakah tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi elektrik itu untuk memasak nasi dalam masa 40 minit. Yang ni lain pula ya. Kira tenaga juga. Tapi kita kena tahu kalau kita nak kira tenaga dalam unit joule, tadi unit kilowatt jam kan? Energi sama dengan PT. Selalunya formula dia bagi macam ni. Dalam exam kat depan power sama dengan energy over time. So saya nak cari energy, that's why power darab dengan time. Jadi power barang elektrik kita, ini memang wajib dalam watt je lah. Kalau bagi kilowatt tukar dalam watt. Dan masa wajib dalam saat. Nak tukar joule kan? So darabkan dengan 40 minit. Darabkan dengan 60 untuk tukar dalam saat. Dapat 1.68 darab 10 kuasa 6 joule. 1.68 darab 10 kuasa 6 joule. Hati-hati Yang ni
700 darab dengan 40. Hati-hati jawapan dalam buku pun, jawapan dalam soalan pun ada yang ni takut tercuai. Wajib tukar dalam sains. Ini bukan jawapan yang betul ini salah. Jawapan ni ialah D. Tiga lima. Satu konduktor pembawa arus diletakkan dalam medan magnet. Arah daya yang bertindak ke atas konduktor itu ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Kan menggunakan tangan kiri tangan kiri. Okey, mulakan cikgu. Antara arah jari A, B, C, D yang manakah menunjukkan arah daya force? Mana satu ni? Pada mother child. Mana satu? Mulakan. Okey, betul daya yang ibu cari. Thank you. 36. Raja 29 menunjukkan satu magnet bar ditolak masuk ke dalam solenoid yang disambungkan dengan galvano berpusat sifar untuk menentukan arah pengaliran arus. Maksudnya kita nak tahulah galvano kita ni nak di-track belah kanan ke belah kiri. Macam itulah maksud dia. Pasangan yang manakah betul? Okey. Kita ada hukum Lenz dengan hukum Faraday. Yes, hukum Lenz. Kita tengok gambar Raja, betul hukum Lenz. Agaknya X ni kutub apa? Utara ke selatan? Ke ada yang tak tahu? Cikgu terangkan. Nak bezakan hukum Lenz, nak bezakan tentukan kutub. Jawapan dia ialah A. Yang lain tahu Kenapa A? Okey. Nak bezakan hukum Lenz dengan hukum Faraday. Nak bezakan hukum Lenz dengan hukum Faraday. Dia suka sama pun. Macam ni, simple je. Kalau awak tak nampak arah masuk ni adalah N, automatically ini N. Kalau arah masuk tu F dekat sini jadi S. Tapi tiba-tiba contohnya ada ni kan. Dia macam ni N, S tapi dia keluar. So apa jadi pada X awak akan bertentangan. Sini N, automatically ini akan jadi S. Itu cara untuk menentukan kutub. Jadi kalau dia datang dekat, dia suka-suka kutub dia sama. Dia datang dekat, dia sama suka kutub dia sama. Tapi kalau ini pergi sana, ini dah nyampah kan? Jadi kutub dia berbeza. Kalau sini N, ini akan jadi S. Benda yang kita buat ini dalam menentukan kutub dan juga arah galvanometer ini kita panggil sebagai hukum Lenz. Okay. Hukum Faraday pula. Tak. Hukum Faraday, awak ingat perkataan Faraday adalah faktor. Ingat Faraday, ingat faktor. Contohnya awak jalankan eksperimen. Eksperimen 1, eksperimen 2 awak tambahkan number of coil. Faktor-faktor yang akan increase kita punya induced current. Faraday, saya ingat macam ni, nak bezakan dia orang mana satu dia pakai Faraday, mana satu hukum Lenz ni kan. So Faraday awak ingat perkataan faktor. So contohnya number of coil. Okay. Lagi contohnya kalau kita guna kekuatan magnet, strength of magnet. Kita buat eksperimen tapi kita tukar kekuatan magnet ataupun kita guna magnet lagi banyak. Okay. Ataupun contohnya kita gerakkan dia lebih laju. Gerakkan lebih laju. Tak kisahlah gerakkan lebih laju ni siapa. Magnet pergi ke solenoid ke ataupun solenoid pergi ke magnet ke ataupun dua-dua gerak. Yang penting kalau kita improve dari segi kelajuan dia, itu menceritakan dalam hukum Faraday.
Nombor 37. Apakah yang dipancarkan oleh nukleus apabila mereput menjadi stabil 23491? Awak cuba tengok macam ni. 23490 thorium. Bila dia pancarkan dia jadi dia jadi palladium. Tapi 23491. Kalau awak perhatikan, kalau kita perhatikan, proton number dia tak berubah. Tapi elektron, atas adalah neutron number. Salah sebut. Neutron number ke atas tidak berubah, tapi proton je yang berubah. Kalau proton ataupun zarah helium, kan? Helium dia adalah 42 helium. So maksudnya dia akan efek neutron number dengan proton number. Kalau gelombang elektromagnet, maksudnya dia membebaskan sinaran gamma. Kalau gamma tiada perubahan sebab gamma tak ada efek. Tapi kalau elektron kan formula dia kosong negatif 1. So that's why dia lebih membebaskan elektron. Sebab kalau saya tambah ni dengan E kosong negatif 1, persamaan ni jadi balance. Dari segi neutron number dengan proton number. 91 tolak 1 dapat 90. Okay. Senang je. Kita ada helium, kita ada gamma. Helium ialah alpha, kita ada gamma dan kita ada beta. Ini beta. Beta adalah elektron. So sebenarnya dia sedang membebaskan ataupun memancarkan beta lah. Nombor 38. Okay, jawab. Ni nombor 39 dan 40 ni dah apa nama? Kuantum fizik. Okay. Tenaga sebanyak 2.5016 darab 10 kuasa negatif 11 joule telah dihasilkan daripada pembelahan nukleus. Hitungkan cacat jisim M lah yang terlibat dalam proses pembelahan nukleus itu dalam unit ujar. Okey. Kita pakai formula apa? Formula ni bagi E sama dengan mc². Itu tenaga. Oh, dah bagi dah ni. 2.5016 darab 10 kuasa. Ada negatif tak? Aduh, tak nampak lah. Ada negatif kot kan? Negatif tu jauh jarak dia kan? Negatif 11 sama dengan M yang kita nak cari darab 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Okey, cari nilai M dulu. Tapi M yang kita dapat ni sekadar dalam unit kg. Okay. So 2.5016 eksponen negatif 11 bahagi dengan 3 kuasa 2 ni betul. M dia lebih kurang dapat 2.7796 lah darab 10 kuasa negatif 23. Betul ke ada negatif kat sini? Ini dalam kg. So daripada kg nak tukar kepada ujar, kena bahagi. Daripada kg nak tukar kepada unit ujar, kena bahagi dengan ni. Dia bagi dah. Satu ujar ni. So nilai ni awak bahagi dengan 1.66 eksponen negatif 27. Ada tak dapat? Bulatkan je. Okey, C. Ada. Kejap, Is awak tanya apa tadi? Saya tak nampak awak punya. E itu diberi ke cikgu? Cikgu abaikan soalan tu. Ada cikgu tertinggal soalan. Soalan apa awak? Ni jawapan dia D lah. Cikgu tinggal ke?
Jawapan dia D lah Dia betul lah soalan yang tadi sebelum dia. Okay. Okay, nombor 39. Satu mentol memancarkan cahaya dengan panjang gelombang. Okay, ini dia bagi lambda. Lambda Nano ni awak dah kena biasa 10 kuasa negatif 9. Kuasa foton cahaya itu adalah 5.5. Soalan dia, hitungkan bilangan foton. Hitungkan bilangan foton. Dia bagi kuasa, dia minta bilangan. Mana satu ni? Formula apa nak pakai ni? Tengok ada tak formula yang bantu? Ada kan? Okay, tahu tak formula apa? Yang formula E sama dengan NHC over lambda tu. Okay. Dalam kertas kita ada. Belajar minggu itu. Tengok dalam kertas ada tak? Kertas kita. Kita nak cari N. N yang kita cari. So dia kata bilangan tu. Hitungkan bilangan foton. Okay, so masuk N. H dah ada. H dah ada pemalar Planck. C dah ada kelajuan cahaya. E ni adalah kuasa yang dia bagi. Dia lambda dia bagi. Cuba kira cari N dulu. So 5.5 sama dengan N kita nak cari. Darab dengan H 6.63 eksponen negatif 34 darab dengan C 3 eksponen 8 per dengan lambda 5 nano eksponen negatif 9. Dapat tak? Jawapan dia ialah A. Okay, yang ni awak masukkan dengan watt tu 5.5. N kita nak cari sebab tu dia kata bilangan foton. N tu bilangan foton. H tu pemalar Planck lah. C tu adalah laju cahaya dan lambda itu adalah panjang gelombang. Cuba cari. Kalau kalkulator saya keluarkan satu ni lah. N. H kita 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okay, C 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda 5 darab 10 kuasa negatif 9. Jadi jawapan dia ialah A. Okay, kita dapat A. Ni formula. Ni tak bagi dalam exam ni Okey, Rajah 30 menunjukkan geraf voltan pengaktifan melawan F menentukan nilai pemalar Planck. Yang masa kita belajar tentang voltan pengaktifan tu, maksud yang kita belajar frekuensi masa tu berlaku frekuensi ambang tu. Kan? Frekuensi ambang tu ni, bila kita nak pancarkan foton daripada permukaan logam, dia mesti wajib ada frekuensi ambang. So kita nak frekuensi ambang tu nanti voltan adalah tenaga yang kita bebaskan tu. Kan? Sebab dia bila ada cahaya yang dipancarkan kepada satu permukaan logam, dia akan membebaskan elektron. Bila elektron bergerak, dapatlah kita kata mengalihkan arus elektrik. Itu konsep fotoelektrik. Okay? At least tenaga itu mestilah tenaga, kita tahu tenaga datang daripada apa? E sama dengan HF. Dia bergantung kepada frekuensi cahaya kita. Okay.
So dapatlah formula kita panggil voltan pengaktifan. Okey. Pernyataan yang manakah benar tentang pemala Planck? Okay, tentang pemala Planck. Okay. Pemala Planck ialah kecerunan graf darab dengan charge 1 elektron. Kalau awak tak tahu, awak tengok balik quantum fizik yang cikgu ajar minggu hari tu. Yang last kan, fotoelektrik. Okay. Quantum fizik yang kita belajar. Okay. Kita dapat tentukan nilai dia melalui kecerunan. Cikgu ada huraikan masa tu. Macam mana? Okey. Macam ni. Tenaga elektrik adalah EV. Okey. So, HF. F frekuensi. Alah, kalau awak belajar hukum linear, kan hukum linear, Y sama dengan MX. Contohnya, Y sama dengan MX. Apa yang berada di paksi Y, itu ialah Y. Apa yang berada di paksi X, itu ialah X. So, kalau kita faham pada graf ini V. Okay, dan X kita adalah F. Jadi, kecerunan kita ialah H didarabkan dengan H, kecerunan graf didarabkan. Okay, kita nak cari H Okay, so kecerunan, kalau awak tengok sini, kecerunan ini didapat, kalau kita dapat kecerunan graf, kita wakilkan apa? Kecerunan graf M ni, kecerunan graf kita adalah dapat daripada H dibahagikan dengan charge bagi 1 elektron. Okay. Ini E kan duduk kat sini. EV. Okay. So, kalau H duduk dekat sini, H bahagi dengan E. Okay. M ni adalah H bahagi dengan E. So, kalau awak nak cari, M ialah H bahagi dengan E. Kalau nak cari H, maksudnya M kena darab dengan E. Faham ke? Macam AddMath. Kedah, cikgu saya dah tak larat dah ni. Faham ke? Dia macam linear law. Linear law AddMath. Okey, faham okey, faham tak apa. Itu je. Okay. Macam kalau awak faham linear law AddMath, awak akan faham ini. That's why lah kita dapat nilai H melalui kecerunan graf darab dengan charge 1 elektron. Okey, ini masih dalam fotoelektrik. Dah tamat. Dah habis satu ni lah, lebih kurang lah masa 2 jam jugalah kita buat sebab saya buat penerangan detail. Okay. Jadi untuk kelas esok, okay, kata apa awak keep tanya kalau saya tersilap ke bagi tahu. Okay, untuk esok kita akan buat tapi latihan melibatkan form 4. Okay, soalan trial tapi latihan melibatkan form 4. Mungkin cikgu tertariklah dengan soalan sama ada bab cahaya ataupun soalan bab gravity. Cikgu kumpulkanlah soalan trial. Okay, kita jumpa esok. Esok malam. Ada soalan-soalan? Wave, electric, light. Wave betul. Elektrik tak nampak banyak sangat tapi ada. Light nampak. Gravity banyak. Even fizik kuantum pun ada. Dalam trial. Ya, yang nampak ada potensi. Okay. Ada sebarang soalan tak? Itu baru section A Itu baru section A. Tak tengok B dan C lagi. Okey, kalau tak ada sebarang soalan, kita jumpa esok malam 8.30 bukan 8 suku. Okey, selamat malam semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Okey.